Kumpulan kami ialah kumpulan 5. Ini ialah ahli-ahli kumpulan kita. Kemunculan falsafah baharu pada abad ke-21 yaitu falsafah teknologi. Disebabkan munculnya teknologi baru yang kemunculannya begitu besar selepas revolusi industri kedua di abad ke-19. Contohnya, teknologi pembuatan kereta, kapal terbang, telepon, televisi, dan internet. Pada dasarnya, teknologi merupakan sebahagian daripada kegiatan-kegiatan sains, hanya berbeza dari segi pernikahan dan keutamaan yang diberikan kepada teknologi. Oleh itu, wajah teknologi dimajukan demi meningkatkan lagi kualiti kehidupan manusia selaras dengan objektif rukun negara kelima, yaitu membina sebuah masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi modern. Revolusi Industri 4.0 sangat kerap diperkatakan sejak setahun lalu, tetapi sebenarnya masih ramai yang kurang faham apa maksudnya. Polisi Revolusi Industri 4.0 dihasilkan oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI). Ia penting dalam membentuk industri-industri tempatan ke arah Revolusi Industri 4.0. Tetapi tahukah anda apa itu Revolusi Industri 4.0? Di sini kami akan menghuraikan secara ringkas apa itu revolusi industri dari varian pertama sehingga keempat. Revolusi industri yang pertama bermula dari tahun 1760. Ketika itu, dunia melihat perubahan proses penghilangan dari sistem pembuatan menggunakan tenaga buruh kepada jentera-jentera penghilangan ringkas. Revolusi pertama juga melihat penggunaan sumber tenaga dari steam, pembangunan mesin-mesin dan kebangkitan sistem penghilangan moden. Misalnya, kini Malaysia telah mengalahkan industri pertanian seperti pengeluaran padi untuk menggunakan mesin pelerai padi yang dijana enjin petrol Bison Power 7 kuasa kuda ternyata mempercepat proses melerai padi. Oleh itu, dengan ada kemudahan tersebut mampu memudahkan kerja para petani di abad baru ini. Selepas hampir 100 tahun, industri penghilangan mengalami satu lagi revolusi. Revolusi ini tercetus di zaman 1870-an. Ia melihat perkembangan cara-cara penghilangan komponen-komponen boleh tukar dan adaptasi meluas penggunaan teknologi yang sudah ujuk pada ketiga itu. Kebaikan adaptasi teknologi ini membolehkan perhubungan antara manusia yang pantas dan penyebaran idea yang lebih cepat. Revolusi Industri 2.0 juga melihat pengenalan teknologi-teknologi baharu seperti tenaga elektrik dan telefon. Contoh, di Malaysia kini, bekalan meter benda yang berfungsi memungut dan menyimpan data penggunaan tenaga iaitu meter serta maklumat mengenai kualiti tenaga. Maka dengan ini, semua pengguna domestik ada kaedah untuk mengubah tabiat penggunaan elektrik mereka dengan cepat. Sejajar dengan gelaran revolusi digital, ia melihat perubahan teknologi dari cara mekanikal dan sistem elektronik analog kepada sistem elektronik digital. Faktor utama yang dilihat untuk revolusi perindustrian 3.0 ialah sistem pengeluaran besar-besaran dan penggunaan litar logik digital secara meluas. Teknologi-teknologi tersebut banyak diambil dari teknologi yang digunakan oleh komputer, telefon pintar dan internet. Hasilnya ialah penghilangan model yang mementingkan kualiti dan pengeluaran berskala tinggi serta sistem rangkaian penghubungan yang membolehkan manusia berinteraksi tanpa perlu berhadapan secara fizikal. Sebagai contoh, di Malaysia kini mengalami pengalihan dari bala kilang tradisional ke bala penghilangan pintar yang memberi manfaat seperti pengulangan pengendalian stok dan penjimatan kos overhead sekurang-kurangnya 20% dan boleh memecah 70 sehingga 80%. Revolusi yang terkini ini ialah yang paling lengkap dan paling kompleks kerana ia adalah penggabungan pelbagai sistem cyber fizikal. Terma revolusi industri keempat telah diperkenalkan oleh pengasas dan pengerusi Eksekutif Forum Ekonomi Dunia, Klaus Schwab dalam tahun 2016. Sistem cyber fizikal ialah mekanisme yang dikawal menggunakan algoritma komputer dan ia mempunyai kebolehan berhubung dengan internet dan penggunanya sendiri yaitu kecerdasan buatan. Misalnya kini di Malaysia, Petronas Venture memeterai perjanjian dengan
Braintree Technologies sindiran berhad bagi pelaburan dalam teknologi pertanian berasaskan robot kecerdasan buatan untuk otomasi. Inisiatif itu menandakan usaha Petronas ke dalam pelaburan modal teroka di Malaysia dan urus niaga. Braintree Technologies membangunkan peranti robotik dan perisian proprietari yang menyediakan penyelesaian menyeluruh pertanian selain mengukar tanah pertanian yang tidak dijaga dan tidak menjana hasil menjadi ladang tanaman bernilai tinggi. Oleh itu, falsafah utama yang mendorong penembusan teknologi industri revolusi 4.0 dalam ekonomi digital Malaysia ialah untuk mencapai kemakmuran bersama untuk semua rakyat. Ketika dunia dilanda COVID-19, penggunaan teknologi telekomunikasi di Malaysia menjadi landasan untuk pengukuhan ekonomi serta kehidupan. Berbagai medium telekomunikasi digunakan bagi menyampaikan maklumat kepada rakyat, terutamanya menentukan keberkesanan amalan kebiasaan baharu dalam kalangan masyarakat. Dapat dilihat medium komunikasi seperti internet, telefon pintar, radio dan televisyen mampu menyampaikan maklumat kepada rakyat bagi memacu amalan pengawasan akan diri dari segi penjagaan kesihatan, kebersihan serta mendidik masyarakat untuk membuat keputusan positif terhadap penjagaan kediri. Oleh sebab itu, maklumat bermanfaat dalam krisis kesihatan terutamanya pasca COVID-19 dengan amalan kebiasaan baharu akan menjadi tunggak peradaban manusia pada masa kini dan pada masa akan datang. Dengan kupasan yang menarik daripada video ini, sememangnya diakui bahawa kecanggihan teknologi telah mendatangkan banyak faedah kepada masyarakat Malaysia. Penggunaan teknologi yang canggih dan moden akan memajukan negara Malaysia dalam sistem ekonomi, politik, pendidikan serta ekologi. Oleh itu, iltizam untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang terus membangun secara mampan seiring dengan perkembangan teknologi perlulah dititikberatkan oleh kita semua dan pihak berkepentingan demi kesejahteraan bersama. Sekian sahaja daripada kami, Kumpulan 5. Salam sejahtera dan terima kasih.